Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua, terutamanya kepada pelajar STPN dan juga pelajar matrik. Diharap sepanjang sesi ini dijalankan daripada pagi tadi sehingga kini memberi sedikit penjelasan lah berkenaan dengan kos Bioresource Technology. Saya rasa seperti yang telah dijelaskan daripada pihak industri dan juga daripada alumni-alumni terdahulu, jelas menunjukkan bahawa kos Bioresource ni merupakan kos yang sebenarnya pelajar tidak tahu tentang kewujudan kos ni kerana kos ni tidaklah famous seperti kos farmasi, matematik, kimia ataupun food technologies, environment ataupun even art. Kadang-kadang sebab kos ni orang kata macam tidak dikenali sebab pelajar tak tahu, walhal barang-barang yang digunakan sehari-harian contohnya seperti meja, lantai, cat di dinding, aksesoris di dalam kereta, even aksesoris yang kita pakai dekat phone kita adalah berasal daripada dihasilkan daripada kos Bioresource Technology sebenarnya. Tanpa berlengah, saya terlupa nak perkenalkan diri saya Dr. Kushairi. Kushairi Muhammad Saleh merupakan lecturer baharu yang baru sahaja masuk mendaftar sebagai pensyarah di University Sains Malaysia pada 1 Julai dahulu, 1 Julai baru ni. Dan tanpa berlengah, saya ingin share slide yang saya telah sediakan. Okay, boleh nampak ke slide? Boleh, Doktor. Okay. Ini merupakan sedikit about my working experience lah. Semasa saya belajar di bawah kos Bioresource Technology, kita memang akan ada latihan industri. Tak silap saya, jika pada zaman saya dulu latihan industri lebih kurang 3 bulan saja. So sekarang ni dia latihan industri dah lebih kurang 6 bulan tak silap saya. So dulu saya menjalankan latihan industri di South Island Packaging. Syarikat ni tak silap saya dia dah tutup, tapi sewaktu saya belajar di South Island Packaging, apa yang saya belajar di universiti memang saya apply sewaktu saya industrial training, dan apa yang saya belajar tu sangat membantu saya lah bekerja sebagai industrial training. And then setelah saya tamat belajar, saya mendapat tawaran sebagai research assistant di PPTI, and then saya mendapat fellowship daripada USM yang mana saya diminta untuk menjadi tutor, iaitu saya mengajar subjek matematik selama 2 tahun. Kemudian setelah saya tamat belajar sebagai pelajar master, saya ambil mood berehat sekejap. Saya bekerja sebagai substitute teacher dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Ken Rendak, dan saya mengajar subjek matematik, sains sukan, which is memang tak ada kena-mengena lah dengan Bioresource. And then kemudian setelah tu saya dah mengajar selama 3 bulan sebagai substitute teacher, memang tu maximum time lah mengajar sebagai substitute teacher. And then saya menyambungkan pelajaran saya sebagai pelajar PhD di UKM. And then bertindak sebagai graduate research assistant. Waktu tu saya mendapat my brain lah, beasiswa daripada Kementerian Pengajian Tinggi. And then sewaktu sebelum saya menamatkan pengajian saya di PhD, sewaktu saya dah habis Viva, saya ditawarkan, saya tidak memohon bekerja, sama juga seperti yang Dr. Eng Ying Ying tadi tu. Saya ditawarkan untuk bekerja dengan NIN International Sdn Bhd, di mana mereka meminta saya untuk menghasilkan biodegradable straw, yang mana saya berkhidmat sebagai penasihat dan juga sebagai researcher kepada syarikat beliau, iaitu Mr. Vincent. And then dia membayar saya waktu tu lebih kurang 5 ke 6 ribu sebulan selama 3 bulan. And then setelah saya tamat belajar, saya tamat bekerja sebagai researcher at NIN International Sdn Bhd, saya mendapat tawaran sebagai postdoctoral researcher juga di UKM selama 2 tahun. And then pada tahun ini Alhamdulillah saya ditawarkan bekerja sebagai lecturer di PPTI USM. Okey, untuk career path seperti yang kita tahu tadi, memang Bioresource merupakan Bioresource Technology diletakkan di bawah Pusat Pengajian Teknologi Industri. So teknologi industri ni memang memfokuskan subjek-subjek yang diajar merupakan subjek-subjek yang membantu pelajar untuk bekerja dengan lebih efisien dan
lebih efisien dan dapat membantu perkembangan industri lah. So sebab segala fasiliti, segala ilmu dan segala kehendak pelajar, segala kehendak industri akan disediakan dengan sebaiknya di bawah bidang course by research technology ini. So seperti yang diberitahu tadi oleh panel-panel yang terdahulu, pelajar-pelajar yang dihasilkan di bawah course by research technology ini semuanya adalah pelajar yang cemerlang. Tetapi kecemerlangan itu sepatutnya dibawa oleh pelajar itu sendiri, bukan disebabkan oleh course by research technology. So pelajar sebenarnya perlulah fleksibel, perlulah mempunyai attitude yang baik dan perlulah mempunyai kapasiti untuk menerima segala input dan juga mempunyai adaptability kepada environment industri. So jika pelajar tidak berminat di dalam bidang industri, pelajar mempunyai haluan yang lain, iaitu seperti yang saya pilih. Sebab daripada saya daripada saya belajar degree lagi, saya memang dah target dah. Saya nak jadi lecturer one day. Sama ada cepat dan lambat je lah. So dia depend kepada pelajar. Kalau pelajar rasa memang nak bekerja dalam industri, berasa nak bekerja dalam working environment yang memang hektik, so memang sesuai masuk dalam industri. So kalau rasa nak lebih kepada kerja yang lebih ilmiah, yang kerja yang melibatkan research and then yang mana kamu boleh design your own career, so kamu boleh pergi ke arah education. So di bawah bioresource technology, saya jelaskan semula lah, memang dahulu sebenarnya bioresource sebenarnya dikenali sebagai bioresource paper encoding technology. So untuk meningkatkan marketability of the program, and then kita tukar nama dia lah kepada bioresource technology in hoping more student will apply for this course. So roughly sebenarnya bioresource kita selalunya fokus kepada natural, kita memang di bawah bioresource technology ni kita fokus on the natural resources lah, more on the natural biopolymer. So kalau bioresource product tu seperti kita akan hasilkan composite, kita akan hasilkan fiber and etc. lah. So paper kita akan fokus on more kepada packaging, straw, and then semua yang related to paper, pulp and paper lah. And then coating kita akan lebih kepada cat. So kalau coating kamu akan belajar nanti ya di dalam makmal untuk menghasilkan pigment color, and then what is the good coating, dia punya analysis and then karakteristik yang kamu akan belajar, which is yang benda ni semua very crucial, and then you will apply all this information and knowledge sewaktu kamu bekerja nanti. So untuk sharing saya ni, saya lebih nak fokus kepada education lah. So untuk yang siapa yang berminat untuk menjadi lecturer one day. So sewaktu bachelor technology, kebanyakan universiti untuk menjadi pensyarah, average CGPA kebanyakan mereka meletakkan tawaran untuk menjadi pensyarah average CGPA mestilah 3.0 ke atas. So kalau ada pelajar contohnya dia memang berkeinginan untuk menjadi pensyarah sewaktu daripada zaman degree lagi, and then kalau pointer dia 2.9 ke 2.8 tu mungkin boleh repeat paper untuk increasekan pointer. Tapi certain university dia letakkan minimum CGPA tu higher. Contohnya seperti UTM. UTM baru-baru ni dia mereka meletakkan syarat untuk menjadi pensyarah universiti CGPA mesti 3.5 ke atas. Jika tidak 3.5 ke atas, mestilah mempunyai title IR. So untuk achieve tu sangat susah. So better fokus daripada zaman degree lagi. So dapatkan average CGPA yang bagus, at least 3.0. Kalau nak pergi ke UTM, University Technology Malaysia, kena dapatkan 3.5 and above. So but most of university memang mereka require 3.0 and above. So daripada bachelor degree, kamu boleh proceed terus kepada Doctor of Philosophy. Dia bergantung kepada university. So kalau di USM, kena CGPA 3.75 and above. So baru boleh kamu convert daripada degree terus ke PhD. And then, kalau kamu tak achieve yang CGPA 3.75 tu, still okay, kamu boleh proceed dengan master degree. So master degree ni di PPTI tiada coursework, tak silap saya. Dia hanya ada research work sahaja. So
coursework dengan research work ni, kalau coursework selalunya kita akan masuk kelas lah, dia ada serta-serta subjek kamu belajar, so within 1.5 years kamu akan habis lah. So selalunya dalam last semester tu kamu akan ada mini project yang kamu kena completekan. Tapi kalau kamu di bawah PPTI memang kamu akan kena buat research work lah. So research work ni kalau those who are excellent tu memang within 1.5 years or within 2 years memang boleh complete the work lah. So kalau kamu sangat excellent, sebenarnya daripada master degree lagi kamu boleh proceed, kamu boleh convert, maksudnya kamu tak ada master degree tapi kamu boleh convert terus kepada Doctor of Philosophy. Tapi dia ada minimal requirement, which is saya tak sure USM macam mana, tapi saya rasa semua universiti lebih kurang sama, which is they require us to have at least one manuscript paper submitted and then you have joined at least one conference, and then macam thesis tu at least kamu dah tulis daripada chapter 1 sampai chapter 4. Saya pun tak sure macam tu, tapi laluan untuk daripada Bachelor of Technology kepada Doctor of Philosophy tu most of the university semua sama. Cuma semua tu terletak kepada pelajar lah. So kalau kamu nak cepat, kamu kena very excellent during your bachelor time lagi. So kamu kena target untuk dapat CGPA more than 3.75. So kamu dah cut time dah, tak perlu buat master degree, so kamu terus proceed dengan Doctor of Philosophy. So kalau kamu, tapi dia ada pro and con. So sebab kadang-kadang sebab bila kita belajar degree ni kita hanya membaca saja dan kita buat experimental study yang sangat simple. So bila kamu terus lompat kepada Doctor of Philosophy, kadang-kadang ada pelajar yang very excellent waktu degree ni dia tak dapat habis belajar waktu Doctor of Philosophy ni. So ada kebaikan juga kamu sambung dengan master degree, sebab daripada master degree tu kamu akan belajar so many things yang awak akan do and don'ts. So daripada master degree awak akan belajar macam mana untuk conduct experiment, how to be independent, how to write a good manuscript, how to write a book, a chapter, and then how to write a good proposal. So laluan dia adalah seperti beginilah. So kebanyakan universiti, bukan kebanyakan universiti, semua universiti rasanya termasuk private university, untuk menjadi pensyarah memang memerlukan doctorate. So memang perlu ada Doctor of Philosophy ni. Okay, sponsorship. Okay, untuk kamu sambung belajar, kamu perlu tahu, kamu perlu dapatkan sponsorship. Jika di zaman saya dulu, saya dapat bantuan MARA, lepas tu saya dapat My Brain, and then saya dapat fellowship. Saya pun tak ingat saya dapat serentak ke saya dapat pada waktu berbeza, tapi Alhamdulillah lah saya dapat semua benda tu. And then pada yang sekarang dia dah tak ada My Brain 15 tapi dia ada My Brain Science. Disebabkan kita Bioresource Technology, kita adalah applied science, so My Brain Science kamu tak boleh mohon lah, sebab My Brain Science ni hanya untuk pure science saja, iaitu untuk chemistry, physics, biology and mathematics. Tapi kamu boleh masih lagi mendapatkan sponsorship daripada tabung pendidikan negeri masing-masing ataupun MARA. And then kalau kamu very excellent, kamu boleh minta skim latihan akademik Bumi Putra yang dipanggil sebagai SLAP, ataupun skim latihan akademik IPTA, yang ni yang non-bumi boleh mohon. And then ada certain university, yang ni kalau kamu mohon yang SLAP-SLI ni, yang skim latihan akademik Bumi Putra dengan skim latihan akademik IPTA ni, contohnya kamu mohon opening SLAP-SLI yang dibuka oleh USM, so kamu bound kepada USM lah maksudnya. So lepas habis belajar, nak tak nak kamu kena bekerja dengan USM. So kalau you breach the contract, you need to pay 1 million lah, 1 million ringgit to USM lah. Okay. Kalau kamu tak dapat SLAP and SLI, still ada option lain, sebab USM pada zaman saya dia ada provide fellowship. So fellowship ni dia akan bagi kamu monthly allowances, and also they will support your semester punya fees tu lah. Okay, kalau di UKM dia ada Zamalah, UTM pun ada Zamalah. So kalau di USM dia punya support system dia sangat bagus. So jangan risau, every single problem tu dia ada solution. So kalau kamu tak dapat SLAP-SLI, kamu tak dapat fellowship, tak dapat tabung pendidikan negeri MARA tu semua, kamu still boleh dapat funding daripada supervisor yang bakal kamu sambung belajar tu. So bila kita nak sambung belajar master or PhD degree ni, memang kita ada perlukan supervisor. So make sure bila memilih supervisor tu mempunyai grant, so supaya dia boleh membantu kita dari segi pembayaran allowances lah bulan-bulanan tu. So kamu akan bekerja sebagai graduate research assistant or research assistant.
So how to be excellent as a postgraduate students? The KPI standard. KPI dia kamu fokus on four elements. The first one is publications. Publications, research paper, review paper, book and book chapter. So kamu kena, untuk publication ni kamu kena target dua benda, iaitu number and quality. So number meaning that kamu kena ada banyak publication, and then kamu kena ada a very good quality of publication. Good quality tu dia dibahagikan kepada quartile, iaitu Q1 hingga Q4. Kalau saya terang kat sini terlalu banyak lah kan. So dia ada quality dia. So bila nanti kamu sama belajar, kamu akan tahu. So untuk menghasilkan publication, kamu kena fokus ni lah, number and quality. So kena banyakkan publication, and then try to attempt submit your manuscript at a very high impact journal lah. And then other than research paper and review paper, kamu kena fokus juga publication yang lain seperti book chapter and also book. So, and then the second one is awards and recognition. So awards and recognition ni memang kamu punya sendiri effort sendiri, iaitu kamu kena masuk banyak competition. Competition yang dianjurkan sebab mana-mana research university sentiasa menganjurkan competition. Science and technology. So kamu kena rajin join, and then sebab kalau kamu join, kalau kamu tak menang pun, mesti kamu akan menang, kamu akan dapat bronze. So join saja. Tak kisah kalau tak menang pun akan dapat juga bronze. So kena rajin join supaya menunjukkan kamu sebagai pelajar yang aktif dan competent. Maksudnya aktif, competent and then capable untuk present yourself in front of the crowd. And then it's also important to show that you have the confidence to show the capability of yourself. The capability of your research, the quality of your research. And then other than that, you can target for best thesis. Setiap fakulti, setiap pusat pengajian dia akan ada award untuk best thesis ataupun di peringkat universiti. And then you boleh target untuk graduate on time. Graduate on time ni setiap peringkat pengajian tu, contohnya macam master, within untuk USM saya tak pasti, tak silap saya within 2 years. Kalau kamu graduate, kamu akan dapat GOT, akan dapat sijil lah. So kalau untuk PhD within 3 years, maksudnya bila kamu graduate on time, maksudnya menunjukkan kamu pelajar yang sangat berkualiti. Bila kamu pelajar yang berkualiti, maksudnya itu menunjukkan hasil kerja kamu juga berkualiti. Bila hasil kerja kamu berkualiti, kamu pelajar yang berkualiti, so peluang untuk kamu menjadi lecturer tu lebih tinggi. So every single criteria kat sini kamu kena penuhi. And then target for intellectual property. Intellectual property, so ada banyak seperti patent, trademark, copyright, trade secret, module or protocol. And then kena banyak join conference. So jangan target national conferences saja, tapi kena target international conference. So apa yang terjadi lepas what happened after you got your PhD scroll? So not necessarily bila you dah habis belajar dapat PhD, you akan terus jadi lecturer. Kadang-kadang bila you dah habis belajar, you rasa mungkin education tak sesuai dengan saya. So you nak pergi pada industri. So tu sama yang berlaku seperti Dr. Angin lah. So dia masuk kepada industri and then sekarang bekerja di Indonesia. So kadang-kadang pelajar PhD yang tamat daripada USM juga akan jadi research officer, bekerja di MARDI, FRIM, MPOB, NTIP, agensi nuklear. And then kamu juga boleh bekerja di badan berkanun, iaitu di public university, bekerja sebagai research officer. And then kalau kamu rasa masih lagi target nak jadi lecturer, iaitu seperti saya lah. So saya memang target nak jadi lecturer, so saya bekerja sebagai postdoctoral researcher. So saya bekerja sebagai postdoctoral researcher di UKM. So selama 2 tahun. So sewaktu di UKM ni saya polish saya punya CV. Saya sewaktu di UKM saya polish saya punya CV, and then waktu ni juga saya baiki saya punya CV, tambah number of publications and also connections. And then after saya ada confident, after 2 years baru saya apply for the job. Sebab saya tahu selepas saya tamat belajar PhD, saya tahu CV saya tak bagus. Saya tak ada apply mana-mana kerja pun sebagai lecturer. So saya memang target bekerja sebagai postdoc at least 2 years. After 2 years, after saya rasa saya punya number of publications is sufficient, and then baru I have the courage to apply for the job.
And then USM merupakan universiti pertama yang saya mohon. Alhamdulillah saya terus dapat kerja. So sekarang ni saya bekerja sebagai lecturer lah di USM. So saya berminat nak terangkan tentang postdoctoral researcher. Dia merupakan laluan selepas kamu tamat belajar PhD. Kalau kamu nak berminat untuk bekerja sebagai lecturer, ini adalah laluan yang terbaik, iaitu bekerja sebagai postdoctoral researcher. So postdoctoral researcher ni not an officer, not a lecturer but a researcher. Dia bekerja sebagai researcher. And then salary dia kebanyakan universiti tawarkan lebih kurang 5,000. Kalau di UTP can up to 7 to 8K kalau di Universiti Teknologi Petronas. Kalau di USM 5.5 ribu. Kalau di UKM 5,000 je, dia static dia macam tu. So dia boleh average salary within 5 to 7K lah. Okay, lepas tu kamu boleh kamu bertindak sebagai co-supervisor kepada postgraduate students, exposed with grants, administration, purchasing and management. Position is offered by all in universities. So postdoc ni memang setiap universiti menawarkan position ni setiap tahun dan sepanjang tahun sebenarnya. Okay, postdoc ni merupakan the best time to polish your CV. So kalau kamu dah habis belajar sebagai PhD student and then kamu rasa kamu punya achievement tu not enough, so proceed dengan postdoctoral researcher. Tapi untuk menjadi postdoc, requirement untuk menjadi postdoc untuk certain university sangat tinggi. So kalau seperti Research University, memang dia punya KPI dia sangat tinggi, minimum requirement dia. So dia ada certain minimum requirement dia lah. For example, at least have published 2 Q1, have attended at least 2 conferences, macam itulah, sekian-sekian macam tu, etc. So make sure kalau kamu nak masuk dalam education line, nak jadi lecturer, benda pertama yang kamu kena tengok adalah minimal requirement. Apa minimal requirement untuk menjadi postdoctoral researcher dan apa minimal requirement untuk menjadi lecturer. So bila kamu dah achieve minimal requirement, jangan rasa selesa lagi. Sebab kamu kena triple or quadruple daripada minimal requirement tu, kamu punya achievement. Sebab bukan kamu seorang saja yang achieve minimal requirement tu, sebab terlalu ramai lagi orang yang achieve minimal requirement tu. So you need to be special, and then you need to have something, a value yang dekat diri you yang you boleh tunjukkan kepada panel waktu kamu mohon kerja nanti, yang kamu ni ada something yang kamu boleh offer kepada university. So alhamdulillah saya ditawarkan jawatan sebagai lecturer dan saya bersyukur dan saya rasa segala apa yang saya rancang berjalan dengan baik. So sebenarnya untuk belajar sebenarnya dalam mana-mana bidang pun sebenarnya adalah bagus, tapi di bawah Bioresource Technology sebenarnya sangat luas. Sebab senior-senior saya tak semestinya peluang kerja tu datang daripada USM saja. So pelajar-pelajar yang graduate PhD daripada USM, ramai yang telah bekerja sebagai lecturer di Universiti Malaysia Kelantan, yang telah bekerja di Universiti Malaysia Pahang, yang telah bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana di Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan saya punya supervisor lah, Profesor Dr. Saini Zakaria. Dia merupakan alumni daripada USM dan daripada USM dia berpindah ke UKM, dia bekerja di sana, dan sewaktu saya PhD saya belajar dengan beliau. So pelajar-pelajar STPM dan Matrix yang rasa yang berminat dengan innovation sebenarnya, kalau contohlah kamu sangat excellent, mungkin ada pelajar 4 flat. Saya tahu kalau pelajar 4 flat, pelajar 3.5 and above waktu STPM dengan Matrix ni mesti target untuk ambil bidang-bidang yang kritikal. Nak ambil bidang seperti seperti medik, nak ambil bidang farmasi, nak ambil food technology, nak ambil seperti subjek yang kritikal lah, engineering ke apa ke. Walhal subjek-subjek yang kamu ambil tu kebanyakannya telah tepu. Bukan saya nak downgrade subjek lain lah. Bukan saya nak downgrade kalau ambil doktor tak dapat kerja. Tapi kamu sendiri tahu kalau ambil jadi doktor perubatan,
Jadi doktor beratan pun kalau dah selepas kamu punya housemanship pun belum tentu lagi diserap jadi doktor. Sama juga seperti kalau jadi pegawai farmasi, kalau dah farmasi bila kamu dah habis kamu punya stage training tu belum tentu lagi kamu diserap jadi pegawai. Sama juga kalau kamu jadi engineer. Engineer di Malaysia pun sudah tepu sebenarnya. Contoh seperti macam mechanical engineering, electrical engineering. So sebenarnya bidang seperti bioresource ni merupakan bidang yang sangat inovatif. So kita merupakan bidang yang sentiasa move forward. Kita sentiasa explore dan kita bukan explore bahan mentah yang tidak boleh diperbarui, yang not sustainable, tapi kita explore bahan mentah yang boleh diperbarui. That's why nama course kita adalah Bioresource Technology. So kita punya bidang ni adalah limitless. That's why daripada panel-panel yang terdahulu, bidang-bidang kerja yang mereka kerja ada yang memang kadang-kadang lari seperti Mr. Shannon tadi. Pergi kepada bidang medik. Sebab kenapa? Sebab bidang kita ni adalah flexible. Sebab bila kita have the capability to characterize the material, have the capability to identify the material, so maksudnya we also have the capability to work with any material. So any material yang diberi kepada kita, kita ada capability untuk improve, untuk bertambah baik, untuk merubah satu bahan itu menjadi bahan yang lebih berkualiti. So sebenarnya pelajar-pelajar perlu tahu bidang bioresource ni merupakan bidang yang paling menyumbang banyak dalam bidang sains dan teknologi sebenarnya, ya. Terutamanya dalam bidang material science lah. Barang-barang yang kamu pakai, kerusi yang kamu pakai, every single device yang berada kat sekeliling kamu sebenarnya terlibat sebenarnya dihasilkan di dalam bidang bioresource technology. Saya rasa itu saja. Jika ada sebarang soalan boleh bertanya. Ya, saya bukan jika ada soalan daripada para peserta, mungkin boleh raise hand ke ataupun boleh tulis di ruangan chat. Jika tiada, saya nak adalah beberapa soalan. Saya begitu tertarik dengan sharing Dr. Syairi tadi. Kita boleh nampak laluan daripada after kita graduate ke mana hala tuju kita, sama ada kita boleh pergi ke industri ataupun ke bidang akademik. Nampak lebih, mungkin para pelajar juga lebih nampak lah dengan laluan tersebut kan. Okay, so maybe doktor boleh cerita sikit from your point of view lah in this economy kan. Macam mana pelajar nak buat pilihan sama ada dia nak sambung belajar ataupun terus bekerja dalam industri ke? Bagi saya untuk terus sambung belajar pun bagus, sebab bila kamu sambung belajar, dia punya exposure dia different. Kalau kamu masuk terus dalam industri, exposure dia different. Cuma kalau kamu dalam industri adalah dia punya exposure dia adalah real problem. So kalau pelajar masuk industri and then sambung belajar kemudian pun bagus, tapi kalau kamu nak terus sambung belajar pun okey. Cuma bagi saya kalau kamu ada berminat untuk sambung belajar, bagi saya masuk dalam industri dahulu dalam 1 year or 2 years and then sambung belajar. Sebab zaman sekarang saya perasanlah untuk permohonan untuk menjadi lecturer, kebanyakan universiti memang meminta bakal pensyarah tu mempunyai pengalaman di dalam industri. So sekarang ni bukan dia berkira tentang number of publication saja, bukan tengok kepada number of patent, number of conference yang kita attend. So dia tengok juga pengalaman bekerja. Tapi jika kamu memang seorang yang sangat excellent, contohnya memang publication kamu memang very novel. Very novel maksudnya kamu submit publication kamu tu impact factor more than 15 contohnya. So benda tu pun dilihat juga sebagai satu point untuk kamu, memudahkan kamu untuk memohon sebagai menjadi pensyarah lah di mana-mana universiti di dalam Malaysia sebenarnya. Sebenarnya dalam bidang bioresource ni kita boleh masuk dalam berbagai bidang. Contohnya seperti yang saya cakap tadi lah. Tak semestinya bila kamu belajar PhD di USM, kamu perlu bekerja di USM. Tidak semestinya sebab bidang kita sangat luas, so kamu boleh masuk mana-mana bidang. Tapi niche pengajian kamu sewaktu kamu belajar tu kamu dah kena tentukan. Sebab di bawah bioresource ni kita terbagi kepada 3, iaitu bioresource, paper and coating. So basically bioresource, paper and coating ni adalah 3 different identity sebenarnya. So kamu kena make sure which one you are the best sewaktu kamu degree tu. Sebab nanti sewaktu kamu nak sambung master dengan PhD tu, kamu kena pilih salah satu ni. So mungkin kamu boleh mix lah di antara bioresource dengan paper. Tapi kalau daripada paper dengan coating tu nak mix tu dia susah sikit. So kena make sure kamu tahu niche pengajian yang kamu nak tahu.
And then supaya kamu punya perjalanan career tu jelas, dan apabila kamu memohon kerja nanti lebih mudahlah bidang kajian yang kamu mohon tu, lebih mudah untuk pergi ke mana-mana universiti yang kamu mohon tu, insyaAllah.